Dan salam sejahtera, saya ingin menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden PAS iaitu Tuan Ibrahim Tuan Man. Dalam kenyataan mengatakan bahawa tak mustahil kerajaan Anwar tumbang lepas PRN. Ini beliau membayangkan bahawa PRN di 6 buah negeri yang melibatkan Terengganu, Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan, Kedah dan Pulau Pinang. So, beliau membayangkan akan menang 5 negeri. Yang mana hanya Pulau Pinang yang beliau tidak sebut. Dan di sini saya lihat juga kenyataan dikeluarkan bahawa beliau mengatakan bahawa tentera Islam akan mendapat pertolongan Allah disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh pihak musuh. Kalau bukan kerana maksiat tersebut, maka tentera Islam tiada kekuatan yang lebih daripada pihak musuh. Dan di sini juga beliau mengatakan bahawa meminta ahli jentera pilihan raya parti itu supaya bekerja keras, ikhlas dan sabar ketika berkempen. Ada lagi perkara yang saya nak lihat di sini yang mana beliau mengatakan bahawa PRN kali ini amat unik dan boleh menggugat kerajaan pusat jika Perikatan Nasional boleh ditunjangi oleh PAS dan Bersatu mampu memperolehi kemenangan di 5 buah negeri daripada 6. Saya nak menjawab kenyataan ini yang mana inilah perangai-perangai pemimpin PAS. Yang pertama saya lihat pemimpin PAS menjadi ahli politik tidak gentleman. Kenapa saya kata seperti itu? Kerana pemimpin PAS pada PRU ke-15, apabila kita ni tak boleh menubuhkan kerajaan, sepatutnya kita jadi pembangkang yang baik. Bukan hari-hari memikirkan bagaimana nak tumbangkan kerajaan. Ini adalah satu perkara yang saya lihat sebagai anak muda, satu kebodohan. Dan saya lihat juga pemimpin-pemimpin PAS ni, terutamanya Tuan Ibrahim Tuan Man ni, umpama badut tua. Badut tua yang kerjanya memikirkan jawatan, memikirkan mereka dapat kuasa dan akhirnya mereka tidak tahu buat kerja. Dalam kenyataan dia baru-baru ini pun saya lihat yang semalam mengatakan bahawa projek yang diumumkan oleh Perdana Menteri adalah projek yang telah pun projek lama. Cuma diubah nama dan sebagainya. Apakah bodoh sangat kenyataan seorang pemimpin daripada PAS seperti ini? Berapa kali Datuk Seri Anwar Ibrahim dah umumkan perkara ini? Kita lihat ya, sikap pemimpin PAS. Apabila kerajaan membuat projek lah, membatalkan projek-projek yang sedia ada, mereka akan persoalkan juga. Mereka akan kata, kenapa tak diteruskan? Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim meneruskan projek yang lama, cuma menukar nama mungkin, demi untuk mengurangkan kos, mereka persoalkan. Projek yang diumumkan itu dah pun jelas dibentangkan di parlimen, dah pun Datuk Seri Anwar Ibrahim perjelaskan secara terperinci. Kalau saya sebagai rakyat biasa boleh faham kenapalah pemimpin badut yang ada dalam PAS ni bodoh sangat tak faham-faham. Kerana dah jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa projek yang baik untuk rakyat beliau tak batalkan, tetapi akan diteliti supaya ada pengurangan kos yang selama ini menjadi satu pembaziran. Kan kebangang jawapan-jawapan pemimpin PAS ini. Jadi ini saya jawab yang itu. Yang kedua, yang mana tadi saya sebut, apabila dia mengatakan kalau tentera Islam dapat pertolongan daripada Allah, katanya disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh pihak musuh. Kepala bapa dia, parti PAS juga di situ pemimpinnya orang-orang Islam. Parti yang ada dalam kerajaan hari ini, termasuk Perdana Menteri itu, bukan orang Islam ke? Hanya parti PAS ke yang menjadi, orang kata tentera Islam ni? Jadi pada saya, dia tak payah nak main sentimen kaum dan agama, tak payah nak main sentimen agama dalam politik. Jadi, pemimpin PAS, pagi, siang, malam pergi sembahyang. Pemimpin yang ada dalam kerajaan hari ini pun pergi sembahyang. Pemimpin-pemimpin yang ada dalam kerajaan hari ini pun pergi solat Jumaat. Yang bangang dia pergi cerita-cerita tentang pasal isu-isu yang melibatkan agama ni, seolah-olah PAS lah satu jalan yang betul. PAS hanya parti politik. Dengar ni Tuan Ibrahim Tuan Man, jangan perbodoh ke rakyat di dalam negara ni. Ni, dia kata, dia meminta ahli jentera pilihan raya PAS supaya kerja keras dan ikhlas sabar kita berkempen. Ahli-ahli PAS, walaon yang bodoh di luar sana, kamu berkempen baguslah membantu mereka. Kamu tahu mereka jadi ahli parlimen, mereka jadi adun, mereka jadi exco, dapat gaji besar,
kamu masih pakai kereta kapcai, motor kapcai, mereka kawin 4, mereka tambah bini dan sebagainya, beli Mercedes untuk mewahan diri, pergi melancong. Kamu orang jadi lagi walaon yang berharap dengan air yang tak habis-habis lagi seperti teh tarik. Saya di sini mengkritik mereka karena menipu. Sebab itu saya kata pemimpin PAS ni penipu. Kita dengar dia punya cakap macam ni, kita pun dah tahu bahawa kebohongan-kebohongan mereka jelas dan nyata. Tak payah nak cerita lah. Dalam pilihan raya ni tidak ada orang yang jadi tentera Islam ke apa ke, semua tak ada. Ini politik, idealisme. Patutnya kita semaikan apa dia yang kita nak bawa. Ini 24 jam otak dia. Kalau kita menang di 6 buah negeri nanti, kerajaan akan berubah. Kita akan tukar kerajaan. Saya tidak risau dengan kerajaan ini nak bertukar ataupun tak. Tetapi, adakah kita rakyat ini suka dengan perubahan kerajaan pusat? 3-4 kali tukar dalam satu penggal. Adakah ini kemahuan rakyat? Bukan. Yang nak menjadi sangat kerajaan pusat ini bertukar adalah pemimpin rakus PAS. Kerana Tuan Ibrahim pun dah tahu mungkin dia ada salah laku semasa memegang portfolio, memegang kementerian dahulu. Jadi hari ini sibuk dengan cerita nak selamatkan Malaysia, nak selamatkan ni negeri, pimpinan mereka pun mereka tak mampu jaga. Tuan Ibrahim ni apa dia kepakaran dia, kebolehan dia tak ada. Kalau suruh saya jadi menteri macam dia, saya pun boleh. Macam badut, bahasa Inggeris pun tak tahu. Tak payah sembang lah pemimpin PAS, merepek semua. Jadi saya jawab lah benda-benda ni supaya jangan keliru kat rakyat. Tak ada. Ini politik. Tak ada nak cerita. Sekarang ni nak cerita tentera Islam. Yang dalam kerajaan yang hari ni, jentera-jentera yang ada nak membantu parti itu, majoritinya juga orang Islam. Bukan juga dipanggil sebagai tentera ke? Tentera Islam ke kalau kita nak panggil macam tu? Boleh saja, tetapi benda ni jangan kita campur adukkan agama dengan politik. Agama tu panduan untuk kita ni sebagai pengganut. Bukan kerja kita nak berpolitikkan agama untuk cari keuntungan politik. Jadi hari ini pemimpin PAS memainkan isu seperti ini. Kalau negara ini miskin, kalau negara ini terbeban dengan hutang, adakah kita nak mendadah tangan ke langit supaya turun rezeki-rezeki kita ni tanpa usaha? Usaha kita yang awal hari ini adalah menyelamatkan negara ini daripada hutang yang telah dibuat oleh kerajaan pimpinan PAS yang 33 bulan. Yang hari ini kita tengok Tin Milo pun dah hilang. Tiba-tiba kaya semua pemimpin PAS ni. Kenapa? Pemimpin-pemimpin PAS yang sebelum-sebelum ini mengatakan kalau bersatu tak ada duit, boleh minta dengan PAS, PAS banyak duit. Kepala bapak dia bila masa parti PAS tu boleh kaya raya. Apa dia bisnes parti PAS tu? Jadi saya menjawab dengan fakta yang jelas, fakta yang berbohong, yang mana mereka ini jelas-jelas kerjanya nak merampas kerajaan yang ada. Apa dia salah di kerajaan yang ada hari ini? Cuba Tuan Ibrahim ni bagi tahu dekat saya, apa dia masalah dia? Kalau kerajaan Perikatan Nasional nak tubuh kerajaan, dia nak tubuh dengan siapa? Sekarang ni dia porak-perandakan jual DAP, jual PH, jual UMNO. Nanti kalau mereka nak tubuh kerajaan, dia nak tubuh dengan siapa? 1-2 ekor ahli parlimen tak boleh pakai. Bukan boleh buat beli seperti mana yang lepas. Kena ada kekuatan daripada keseluruhan parti itu, kerana kita dah pun melakukan RUU anti-lopak parti. Telah pun dibentangkan, telah pun diluluskan. Jadi apa yang mereka nak buat sekarang ni? 74 kerusi nak jadi kerajaan. Kepala bapak dia ambil orang Bunian tu, ahli parlimen Bunian. Ambil ahli parlimen Hantu Raya sekali dengan pemimpin PAS ni. Bangang sangat kerja otak mereka seperti beku, membohongi rakyat. Kerajaan pusat takkan tumbang walaupun kerajaan negeri ni kalah. Tetapi sebaiknya rakyat di 6 buah negeri ni berfikirlah. Jangan sokonglah. PAS dah bersatu ni. Kalau mereka dah lemah nanti, kerajaan negeri kita boleh kuasai, terutamanya Kelantan, percayalah, anak Kelantan akan jadi senang. Yang pertama, kita mungkin boleh ubah cara pentadbiran yang baru, pelabur-pelabur boleh masuk dengan baik,
Yang kedua, JLC yang melibatkan suku Sakat nih, pemimpin-pemimpin PAS yang ada di Kelantan, kita rombak. Masuk anak-anak Kelantan yang bijak pandai ini kerja dalam tu. Kan membangun lah. Kita tengok syarikat air yang kecoh baru ni. Dah lah, syarikat air tak berfungsi dengan baik. Bos-bos dapat 10,000. Macai-macai dapat 200. Ini perangai-perangai mereka. Antaranya, kalau nak tahu banyak lagi ketirisan, penyelewengan, salah guna kuasa yang mereka takut hari ini. Jadi mereka jual agama tu sehabis mungkin. Yang penting mereka jadi kerajaan lagi. Tutuplah lagi lubang yang mereka buat tu. Dia tutup lubang itu, tapi hutang makin meningkat. Yang tersiksanya rakyat Kelantan itu lagi. Nah, itu saja penjelasan secara ringkas yang saya boleh jelaskan kepada kawan-kawan. So, sekian dulu. Terima kasih.